Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabari sekalian. Di tangan saya ini merupakan sebuah spinner, anak saya punya. Kerja spinner ini, dia kalau kita buat macam ni, dia akan berpusing laju sangat-sangat. Dan masa dia tengah elok, masa dia tengah cantik, memang laju sungguhlah dia punya pusing. Tetapi spinner yang ni dah rosak masalahnya. Cumanya, yelah, dah dasar spinner kan. Walaupun dah rosak, dia tetap cuba hendak dipusingkan walaupun tidaklah selancar dahulu serta mendatangkan annoying jugalah kepada orang yang cuba memusingkannya. Macam itulah juga yang saya boleh bandingkan dengan Perdana Menteri kita pada ketika ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Minta maaf. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam biasalah, isu yang paling hangat dekat negara kita ini, terutamanya menjelang perayaan, ialah berkenaan dengan kos sara hidup dan juga kenaikan harga barang yang sangat-sangat melampau. Baru-baru ini, rakan-rakan saya dari tim Demi Negara, Wabi Viral, Abang Zam Yahya, Arman dan ramai lagi, telah turun ke Bazar Ramadan Jalan Tar untuk melihat sendiri tentang apakah situasi kepenggunaan, pembelian dan sebagainya. Kiranya orang kata macam festive economics lah dekat bazar yang paling popular dekat Malaysia ini. Dan menurut mereka, rata-ratanya memang sangat-sangat slow. Begitu banyak sekali kedai yang orang kata apa, hanya menunggu pelanggan dan tidak dikerumuni seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Sesak, tetap ramai orang, tetapi tidak seperti selalu, tidak seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Nampak sangat ekonomi kita yang makin teruk ini benar-benar memberikan impak kepada pola perbelanjaan dan juga kepenggunaan rakyat Malaysia. Bahkan ramai yang orang kata apa, berkira-kira untuk tidak membuat persiapan Aidilfitri pada tahun ini dek kerana kos sara hidup yang semakin meningkat, harga barang yang semakin mencanak naik dan macam-macam lagi. Dan kita dah ajukan perkara ini banyak kali tuan-tuan dan puan sekalian kepada kerajaan supaya buat sesuatu dan sebagainya dan macam-macam lagi. Tetapi for some reason kerajaan kita, terutamanya Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, nampak macam buat bodoh je dengan apa yang telah disarankan oleh rakyat masalahnya. Tetapi baru-baru ini, dekat Parlimen, Perdana Menteri kita yang juga merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya telah address berkenaan dengan isu kenaikan kos sara hidup dan juga peningkatan harga barangan ini. Tetapi macam biasalah tuan-tuan sekalian, saya hendak memberikan amaran kepada anda, tolong berhati-hati. Jangan termuntah jika anda menonton video ini di siang bulan puasa, takut terbatal puasa anda. Tonton. Ada kesan kenaikan inflasi. Saya setuju memang ada. Cuma kalau dia sekitar 2% masih terkawal, masih rendah. Masih rendah. Dan ada pandangan bahawa ada juga kesan di kalangan rakyat. Dan sebab itu kita cuba bantu dengan menambah umpamanya STR dan beberapa tambahan untuk kerana faham bahawa ada kesan kenaikan kos sara hidup. Cara mengurangkan tekanan itu adalah menambah STR kepada rakyat terbanyak, dan seperti mana kita tahu, dia dah mencecah jumlah bantuan kerajaan sudah 10 bilion tahun ini. Dari segi harga, kita juga akui bahawa ada sedikit kenaikan, tetapi relatif atau ketimbang dengan negeri lain, termasuk yang kontroversi soal beras baru ini, alhamdulillah beras tempatan sudah di pasaran walaupun tidak sepenuhnya, tetapi masih jauh lebih rendah dari Indonesia dan Thailand. Di sini tuan-tuan dan sekalian, saya tak tahu nak cakap macam mana kan. Saya nak marah pun tak boleh tuan, tak masalahnya. Sebab satu, dia Perdana Menteri. Keduanya, tak baik nak marah-marah ketika bulan Ramadan. Ketiganya, masalah kan, saya dah banyak kali marah. Dah banyak kali menyuarakan kejengkelan saya, perasaan marah saya, perasaan meluat saya dengan apa saja pola jawapan yang spin daripada Perdana Menteri kita ini. Tetapi kali ini dia next level tau, dia boleh sakit hati masalahnya kan. Kita sentuh satu persatu. Pertamanya tentang kegagapan Perdana Menteri ketika menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan fakta, yang berkaitan dengan realiti. Ini kita semua tahu. Perdana Menteri kalau berucap dekat pentas politik, mengutuk lawan dia, menghentam dia punya musuh politik dan sebagainya, serta menaburkan janji-janji, saya ulang dan sebagainya, memang lancar, memang laju. Memang Perdana Menteri merupakan seorang orator yang terbaik masalahnya. Seorang pelipulara, senang ceritalah kalau kita nak sebutkan. Tetapi bila menyentuh tentang isu-isu yang berfakta,
isu-isu berkaitan dengan kepenggunaan, isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan benda yang orang kata apa, akan menekan kerajaannya sendiri. Time tu kita akan tengok dia punya menggagap, ya Allah ya Tuhan kami, lain macam punya tuan-tuan sekalian. Dan banyak kali juga saya sentuh tentang betapa Perdana Menteri ini bila datang benda-benda yang penting-penting seperti ini, dia tergagap, tak tahu cakap macam mana. Tapi itulah, mungkin dia banyak fikir kan. Kita ambil lah orang kata apa, take things to the chin lah bak kata orang. Tapi tak apa. Berkenaan dengan apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri, kita akan cuba bedah satu persatu. Yang pertamanya, Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau nampak memang akan ada kesan kenaikan inflasi ini terhadap kos sara hidup. Tetapi kata Perdana Menteri, ini adalah terkawal, minimal sahaja. Tak ada masalah pun kalau nak ikutkan sebab kenaikan itu tidak begitu tinggi. Pertamanya, daripada awal kami dah katakan yang data inflasi negara kita ini bukan data yang sebenar. Kami yakin dan percaya data inflasi dekat negara kita ini merupakan data yang telah dimanipulasi oleh jualan-jualan rahmah. Dan memandangkan ketika Ramadan ini pun tidak ada jualan-jualan rahmah sangat sebagainya. Sebab yelah mungkin bulan puasa sebagainya kan. Ini menyebabkan rakyat benar-benar terkesan dengan kenaikan harga barang yang teruk sebenarnya pada ketika ini. Tambahan pula dengan kenaikan-kenaikan utility seperti bil api, bil air, perluasan skop SST, peningkatan SST untuk beberapa sektor dan macam-macam lagi memang akan menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup. Tak kiralah besar ke kecil cost saver ke, ini akan menyumbang. Dan setiap kali kos sara hidup itu meningkat, kita tak boleh mengesampingkan dan kata, oh semuanya terkawal, oh semuanya okey dan sebagainya. Tak. Sebab sekarang ini kita dapat lihat kesan berantai yang sangat-sangat ketara. Benda tidak boleh dinafikan dan tak boleh dispin katakan bahawa oh benda itu tak ada benda pun dan sebagainya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, dia sebenarnya telah tercampak jauh daripada realiti ataupun tak turun padang. Dua itu sahaja masalahnya kan. Kemudian Perdana Menteri mengatakan bahawa antara langkah yang akan digunakan oleh kerajaan ataupun konon-kononnya diminta oleh rakyat untuk menangani masalah kos sara hidup ini ialah dengan memperbanyakkan atau mempertingkatkan STR. Bagi saya tuan-tuan sekalian, benda itu sebenarnya adalah tak betul, tidak tepat. STR ini lebih kepada stimulus, iaitu orang dapat duit one shot, dia akan belanjakan, meningkatkan ekonomi secara jump start. Tetapi untuk menampung kos sara hidup secara keseluruhan, untuk menampung tentang kepenggunaan untuk sepanjang masa, sepanjang tahun dan sebagainya, STR tak boleh. Itu bukan tugas STR. Najib bagi BRIM pada tahun 2009 untuk menangani masalah kegawatan ekonomi global pada tahun 2008 untuk meningkatkan ekonomi, kickstart the economy at that time. Itu namanya package stimulus, menggalakkan orang ramai untuk ada duit. Bila dia ada duit, dia akan belanja on the spot dan ekonomi pun akan meningkat. Dia jump start dekat situ. STR ke BRIM ke apa-apa ke benda macam ni, dia bukannya benda yang dapat sekali gunanya sepanjang tahun. Dia bukan macam tu masalahnya. STR katakanlah lebih kurang dalam, for example, kita ambil RM1,200. Takkanlah dengan peningkatan RM100 setiap bulan itu, oh ekonomi kita akan naik dan sebagainya. RM100 pada zaman sekarang tuan-tuan sekalian, tak payah tunggu sebulan. Setengah jam pun boleh habis untuk beli barang-barang keperluan dan macam-macam lagi. Bil api makin meningkat, bil air makin meningkat. Ingat 100 tu cukup banyak ke masalahnya? Sebab STR ini bukan untuk menampung kos sara hidup. Sekali lagi saya sebut kat sini. STR ialah untuk stimulus. Untuk memastikan rakyat ada duit segera untuk dibelanjakan dengan segera untuk meningkatkan ekonomi secara kickstart. Nampak tak kat situ? Dia jump start dekat situ. Jump start ini lebih pada penyelesaian sementara. At the end of the day, kerajaan kena ubah polisi. Kena pastikan polisi-polisi ekonomi kerajaan ini benar-benar mapan untuk memastikan yang kos sara hidup ini dapat ditangani dengan terbaik. Bukannya dengan berikan STR, lepas tu, oh kita bagi STR, so tak ada masalah lah. Andai kata kalau contohnya kita punya SST pun diperluaskan sebagainya. SST ini masalahnya diperluaskan sepanjang masa, setiap hari. Tetapi STR pula diberi sekali saja untuk tempoh setahun. Mana boleh macam tu? Kemudian Perdana Menteri juga ada menyentuh tentang kenaikan harga barang, di mana dia kata memang benda ini, kenaikan kos hidup sebagainya akan memberikan kesan kepada kenaikan harga barang. Tetapi sekali lagi Perdana Menteri mengatakan bahawa oh kenaikan itu adalah terkawal dan sebagainya. Wahai Perdana Menteri, saya minta sangat-sangat anda turun ke lapangan, turun ke pandang. Kenaikan harga barangan sekarang ini boleh dikatakan hampir tidak terkawal. Ada beberapa item dekat luar sana, terutamanya barangan-barangan mentah untuk masak-memasak, telah naik harga sampai 3 ke 4 kali dalam tempoh 2 atau 3 bulan. Bukannya 6 bulan sekali naik. Sekarang ni 2 bulan pun boleh naik 4-5 kali, tahu masalahnya. Sebagai contoh bawang.
Satu guni tu dah berapa kali dah naik dalam tempoh sebulan ni. Sekarang ini harga bawang dah RM10.5 untuk satu set 15 kilo. Mana boleh macam tu? Bila jual secara pukal macam tu memang dapat murah. Tapi kalau kedai dapat set besar itu, dia jual secara kilo sebagainya, harga akan naik lagi. Dan macam-macam lagi sebenarnya benda-benda berkaitan dengan kenaikan harga barang yang sebenarnya boleh kita katakan sangat-sangat mencana. Dan ini rungutan rakyat, bukan rungutan walaon, bukan rungutan Perikatan Nasional, tetapi rungutan rakyat. Bahkan peniaga-peniaga juga merungut. Harga barang terlampau mahal. Nak jual murah tak boleh. Nak jual mahal mereka pula kena akta pencatutan. Tak boleh macam tu. Jadi tolong jangan jauh sangat keluar daripada realiti. Realiti adalah sebaliknya berbanding apa yang anda kata. Kalau anda tidak mendapat maklumat yang betul, pecat saja mereka yang memberikan maklumat kepada anda, itu masalahnya. Mereka gagal memberikan maklumat dengan betul kepada anda. Perdana Menteri juga ada menyentuh tentang beras tempatan. Tetapi yang kelakarnya kat sini, Perdana Menteri kata, kita nampak beras tempatan pun dah macam kembali ke pasaran walaupun tidak sepenuhnya. Bila masa beras tempatan kembali ke pasaran? Wahai Perdana Menteri, bila masa? Dekat kedai Aceh ada? Dekat Lotus ada? Dekat Maidin ada? Dekat pasar-pasar ada? Tak ada! Tak ada beras tempatan dekat kedai-kedai biasa. Nak tengok beras tempatan cuma dekat karnival jualan-jualan rahmah. Itu saja. Seandainya kalau beras tempatan tu ada dekat karnival jualan rahmah, itu bukan ukuran beras tempatan dah kembali ke pasaran. Itu cuma satu one shot pop datang. Mungkin kerajaan simpan beras tempatan untuk kegunaan mereka. Mereka jual pada ketika jual rahmah sebagainya. Dekat kedai-kedai lain tak ada. Dekat kedai kat tepi jalan ni tak ada. Dekat Maidin tak ada. Dekat Lotus tak ada. Carilah mana beras tempatan. Ada sahabat-sahabat mengulakan video, dia cari dekat 3 pasar raya dekat Johor, dekat area Muar. 3 pasar raya tersebut tidak ada beras tempatan. Jadi celah mana anda dah kata, beras tempatan pun macam dah kembali ke pasaran? Tak ada maknanya masalahnya. Ini lagi satu, terkeluar daripada realiti, dia tak nampak apa yang berlaku dekat lapangan pada ketika ini, memang akan sebut masalahnya kan. Sekali lagi, apa yang berlaku dekat jualan-jualan rahmah itu tidak boleh dijadikan ukuran, inilah pasaran. Sebab jualan rahmah itu sebenarnya merupakan satu konsep yang lari daripada pasaran sebenarnya. Takkanlah anda tak tahu kot. Dan yang terakhir ini yang paling sakit hatilah. Sentiasa nak bandingkan harga kita lebih murah berbanding Indonesia, berbanding dengan Thailand. Adakah Perdana Menteri terlupa ketika anda menjadi pembangkang, ketika Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan menjadi pembangkang? Masa itu kita cukup marah sekiranya Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Najib pada ketika itu duk membandingkan harga barangan dekat negara kita ini, harga petrol dekat negara kita ini dengan negara-negara luar. Kita katakan mana boleh banding-banding macam tu? Tidak adil. Malaysia lain suasananya, negara lain lain suasananya. Tetapi sekarang anda juga duk membandingkan, harga barangan dekat Malaysia lagi murah berbanding Indonesia dan juga Thailand. Kita tak nak tahu apa yang berlaku dekat Indonesia dan Thailand. Tak ada kena mengena kita pun masalahnya. Sebab anda kata kalau barang Indonesia itu mahal ke, murah ke, apa ke, tetap juga kita kat sini yang sakit. Orang Malaysia juga sakit. Jangan kita menang sorak kampung tergadai. Ini masalahnya tuan-tuan sekalian. Kerajaan kita ini memang benar-benar jauh terkeluar daripada realiti. Dan bila mereka keluar jauh daripada realiti, mereka cuba untuk memberikan naratif-naratif yang sangat pelik yang menyakitkan hati rakyat. Tetapi masalah tetap tidak diselesaikan. Kebejatan-kebejatan yang tengah berlaku pada ketika ini, apa yang tengah dihadapi rakyat sekarang ini, tidak langsung disentuh dengan baik dan sebagainya. Dan ini merupakan kelemahan yang sangat-sangat ketara oleh kerajaan. Dan benda ini bukan sekarang baru kami tegur. Kami dah tegur sejak tahun lepas. Kami dah cakap sejak tahun lepas. Kami cakap sejak sebelum aktiviti tahun lepas pun masalahnya. Tetapi langsung tidak ada apa-apa tindakan proaktif daripada kerajaan untuk memantapkan mereka punya rangka ekonomi, untuk memantapkan FDI, untuk memantapkan pelaburan itu dan ini, untuk memantapkan daya saing ekonomi dekat dalam negara kita ini. Tetapi itulah. Kita cakap lebih-lebih kadang anak-anak papa marah. Mereka akan sentiasa kata, kerajaan ini adalah kerajaan terbaik. Kerajaan YDPA. Agung sekarang ini sokong kerajaan dan macam-macam lagi. Sedangkan hakikatnya, rakyat makin lama makin senang berada di bawah kerajaan yang saya cakap terus terang sangat-sangat clueless ini. Dan saya yakin, rakyat bila mendengarkan apa yang Perdana Menteri sebut dekat parlimen itu, mereka tak sabar-sabar nak jumpa Perdana Menteri untuk bertanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?